Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Tun Dr. Mahathir Mohamad memang sangat dikenali sebagai seorang yang pendendam. Siapa sahaja yang tidak mahu mengikut telunjuk beliau akan dianggap sebagai musuh. Dan bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad, musuh mesti dimusnahkan dengan apa cara sekalipun. Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah antara senarai musuh politik Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan beliau tidak teragak-agak untuk menggunakan cara yang jijik asalkan beliau dapat melihat kemusnahan musuh beliau. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga sememangnya dikenali dengan sikap biadab beliau terhadap Raja-Raja Melayu. Serangan bertali arus beliau lakukan terhadap Istana Johor mungkin kerana marah dengan siasatan RCI Batu Putih yang melibatkan beliau. Terkini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat cuba menghasut rakyat supaya membenci kerabat Johor dan juga kerajaan pusat. Dengan nada sinis, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, perkara hebat sedang berlaku di selatan. Boleh kita fahami, sindiran Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merujuk kepada projek Rapid Transit System Link RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura. Tiang-tiang konkrit sedang meninggi merentasi Selat Tebrau. Walaupun tidak mendengar banyak laporan tempatan mengenai projek berkenaan, namun sudah tentu ia tidak boleh dibina tanpa kelulusan kerajaan Malaysia. Tidak lama lagi, 40,000 penumpang akan menaiki RTS Link setiap hari dari Woodlands di Singapura ke Bukit Cagar di Johor. Sudah tentu kita harus meluluskannya. Sedangkan jika jambatan dibina, tongkang dan bot boleh berlayar di antara pelabuhan Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas. Pada masa ini, pelayaran dari Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas adalah 4 kali lebih lama daripada pelayaran terus ke sepanjang Selat Tebrau, kata beliau. Rupa-rupanya, Tun Dr. Mahathir Mohamad masih bermimpi untuk melihat jambatan bengkok. Kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan segera disanggah oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Anthony Loke berkata adalah sangat mustahil Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak tahu mengenai projek RTS Link kerana beliaulah yang meluluskannya. Sebenarnya yang menjadi isu adalah tanah di Bukit Cagar yang akan menjadi lokasi stesen RTS di Johor Bahru yang dimiliki Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tanah tersebut adalah milik Kerajaan Persekutuan. Malah, sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad luluskan projek RTS Link, beliau pernah membuat kenyataan untuk membatalkan projek tersebut. Alasan beliau ketika itu adalah kerana projek RTS bukan keutamaan. Adalah lebih baik Tun Dr. Mahathir Mohamad tumpukan perhatian kepada RCI Batu Putih dan kes yang bakal dihadapi oleh anak-anak beliau. Janganlah menyibuk dengan pentadbiran negara kerana ada pemimpin lain yang jauh lebih baik boleh mentadbir negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad memang sangat dikenali sebagai seorang yang pendendam. Siapa sahaja yang tidak mahu mengikut telunjuk beliau akan dianggap sebagai musuh. Dan bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad, musuh mesti dimusnahkan dengan apa cara sekalipun. Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim
adalah antara senarai musuh politik Tun Dr. Mahathir Mohamad dan beliau tidak teragak-agak untuk menggunakan cara yang jijik asalkan beliau dapat melihat kemusnahan musuh beliau. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga sememangnya dikenali dengan sikap biadab beliau terhadap Raja-Raja Melayu. Serangan bertali arus beliau lakukan terhadap Istana Johor mungkin kerana marah dengan siasatan RCI Batu Putih yang melibatkan beliau. Terkini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat cuba menghasut rakyat supaya membenci kerabat Johor dan juga kerajaan pusat. Dengan nada sinis, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, perkara hebat sedang berlaku di selatan. Boleh kita fahami, sindiran Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merujuk kepada projek Rapid Transit System Link RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura. Tiang-tiang konkrit sedang meninggi merentasi Selat Tebrau. Walaupun tidak mendengar banyak laporan tempatan mengenai projek berkenaan, namun sudah tentu ia tidak boleh dibina tanpa kelulusan kerajaan Malaysia. Tidak lama lagi, 40,000 penumpang akan menaiki RTS Link setiap hari dari Woodlands di Singapura ke Bukit Cagar di Johor. Sudah tentu kita harus meluluskannya. Sedangkan jika jambatan dibina, tongkang dan bot boleh berlayar di antara pelabuhan Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas. Pada masa ini, pelayaran dari Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas adalah 4 kali lebih lama daripada pelayaran terus ke sepanjang Selat Tebrau, kata beliau. Rupa-rupanya, Tun Dr. Mahathir Mohamad masih bermimpi untuk melihat jambatan Bangkok. Kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan segera disanggah oleh Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Anthony Locke berkata adalah sangat mustahil Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak tahu mengenai projek RTS Link kerana beliaulah yang meluluskannya. Sebenarnya yang menjadi isu adalah tanah di Bukit Cagar yang akan menjadi lokasi stesen RTS di Johor Bahru yang dimiliki Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tanah tersebut adalah milik Kerajaan Persekutuan. Malah, sebelum Tun Dr. Mahathir Mohamad luluskan projek RTS Link, beliau pernah membuat kenyataan untuk membatalkan projek tersebut. Alasan beliau ketika itu adalah kerana projek RTS bukan keutamaan. Adalah lebih baik Tun Dr. Mahathir Mohamad tumpukan perhatian kepada RCI Batu Putih dan kes yang bakal dihadapi oleh anak-anak beliau. Janganlah menyibuk dengan pentadbiran negara kerana ada pemimpin lain yang jauh lebih baik boleh mentadbir negara.